Pengenalan kepada topik kami iaitu perlembagaan sebagai tapak integrasi, di mana isu kami adalah tentang identiti negara Malaysia sama ada merupakan negara sekular ataupun negara Islamik, dan fokus kami adalah terhadap rukun negara. Sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang bilang bangsa yang terdiri daripada 3 bangsa utama iaitu Melayu, Cina dan juga India. Di semenanjung Malaysia terdapat kaum peribumi iaitu orang asli yang terdiri daripada 3 kaum terbesar iaitu Negrito, Senoi dan juga Melayu Proto. Di Sabah dianggarkan terdapat 32 kumpulan etnik yang terdiri daripada Kazan Dusun, Runggus, Bajau, Laut, Murut, Lundayeh, Orang Sungai, Iranum dan sebagainya. Manakala di Sarawak dianggarkan terdapat 27 kumpulan etnik yang terdiri daripada Iban, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu dan sebagainya. Kepelbagaian kaum dan etnik yang wujud di negara ini telah menyebabkan kewujudan pelbagai agama, budaya, adat resam dan juga keturunan. Perbezaan yang wujud di antara kaum ini telah menyebabkan perlembagaan persekutuan merupakan sesuatu yang amat penting dalam menjaga keharmonian masyarakat di negara ini. Perlembagaan persekutuan yang juga menggariskan pasak negara iaitu kedudukan raja berperlembagaan, agama Islam sebagai agama rasmi ataupun sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan, dan sudah tentunya perkara 153 yang menggariskan hak-hak kepentingan bangsa Melayu dan juga Bumi Putera. Pada 13 Mei 1996 berlakunya rusan kaum yang meranggut ratusan nyawa. Disebabkan peristiwa hitam tersebut, maka wujudnya rukun negara yang telah dilancarkan pada 31 Ogos 1970. Isu pertama yang kita dapat lihat adalah fungsi perlembagaan di dalam peranan untuk menstabilkan perpaduan di dalam negara. Kepelbagaian agama merupakan satu keistimewaan yang tiada tandingan, akan tetapi ia juga menjadi salah satu faktor kepada pencetusan konflik di antara kaum-kaum. Pencetusan konflik boleh disebabkan oleh percakapan idea dan pendapat di antara mereka. Ini kerana setiap kaum mempunyai kefahaman mereka sendiri tentang sesuatu perkara. Jadi, kita dapat lihat di dalam perkara 149 Perlembagaan Persekutuan, di mana ia membincangkan tentang Parlimen telah diberikan kuasa peruntukan undang-undang dalam menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam dan sebagainya. Kegiatan subversif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu dalam menggunakan cara yang salah di sisi undang-undang dan perlembagaan dalam menimbulkan ketidaktenteraman di dalam negara. Di dalam perkara ini, Parlimen diberikan kuasa peruntukan undang-undang untuk menentang pelbagai perkara seperti kekerasan, perasaan niat jahat, kemudaratan yang wujud pada orang awam, dan tindakan undang-undang yang telah dijatuhkan adalah sah walaupun ia tidak seiring dengan mana-mana peruntukan di dalam beberapa perkara seperti perkara 5, perkara Rukun negara diwujudkan untuk membina semangat perpaduan kaum dalam negara yang berbilang kaum ini. Ini adalah tanggungjawab besar kerana teras utama untuk mewujudkan perpaduan kaum perlu disedari oleh manusia sendiri, kerana Allah SWT telah menjadikan bangsa-bangsa, suku kaum dan sebagainya yang pelbagai dalam meningkatkan siri kehidupan untuk belajar antara satu sama lain, berkomunikasi antara satu sama lain, hormat menghormati, bertolak ansur dan lain-lain. Walau bagaimanapun, manusia akan gunakan perbezaan ini untuk menimbulkan konflik. Jadi, rukun negara diwujudkan untuk mengatasi segala perbezaan yang wujud dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Dan unsur-unsur yang terkandung dalam rukun negara tidak menunjukkan hak milik satu kaum dan tidak berpihak kepada satu kaum. Rukun negara terdiri daripada 5 iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Cara cadangan dan penyelesaian yang dilakukan oleh tahap mikro ialah dengan melaksanakan dasar perpaduan negara. Usaha yang dilakukan ialah dengan mengadakan konsultasi bersama ulama, NGO, rukun tetangga dan sebagainya. Ianya dapat membantu kongsi idea dan juga tenaga dalam mengukuhkan serta memelihara perpaduan rakyat dari segi agama, budaya dan bangsa. Seterusnya, menubuhkan pelan wawasan kemakmuran bersama dengan memantau dan menilai pencapaian bagi mewujudkan kesejahteraan sosial dan juga mewujudkan keterangkuman wilayah.
Bagi tahap meso, antara usaha yang dilakukan ialah dengan mewujudkan program dan juga kempen seperti dialog antara agama bagi mengekalkan kesinambungan etnik perpaduan dan juga mencari titik persefahaman walaupun berbeza pahaman agama. Kemudian tahap mikro berfokus kepada peranan dan juga usaha rakyat sendiri secara keseluruhan dalam memupuk integrasi. Jadi, sistem pendidikan di sekolah berfungsi sebagai aspirasi negara dan mendukung tanggungjawab dalam membina kesedaran sosial. Pada kesimpulannya, kewujudan rukun negara di Malaysia adalah amat penting kerana asas rukun negara itu sendiri adalah daripada peristiwa 13 Mei yang pernah melanda negara. Perlembagaan di negara ini juga adalah amat penting kerana rakyat Malaysia sangat menghormati kedudukan YDPA sebagai ketua negara. Tidak kira bangsa, agama dan juga kepercayaan, mereka sangat menghormati kedudukan YDPA. Dan secara tidak langsung, kesetiaan dan kehormatan agama Islam di negara ini juga dipelihara dan dijaga dengan baik dengan adanya kuasa YDPA di Malaysia.